لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Anda bersama dengan saya Dai Aiman pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, sihat, sejahtera, sambil-sambil bersarapan duduk di depan kaca TV anda. Pada hari ini kita nak sambung pengajian hadis kita, iaitu berkaitan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Tapi persoalannya para penonton sekalian, bagaimana Allah menciptakan manusia dan kenapa kita kena tahu Allah ini menciptakan manusia dengan cara-cara dan perjalanan tertentu. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah Ustaz. Kita nak ucapkan selamat Hari Wilayah pada tahun 1 Februari 1974 Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Ustaz, kita rasa seronok dan kita rasa gembira kerana apa Ustaz? Kerana kita dalam banyak-banyak orang kata apa, dulu dalam banyak-banyak insan yang terpilih dalam perut mak kita tu, kita yang terpilih menjadi manusia Ustaz. Alhamdulillah. Tapi cuma kita pelik dan kita rasa tertanya-tanya kenapa proses penciptaan manusia ni sangat-sangat unik dan perlu kita fahami dan kita pelajari. Mungkin ada hikmah dia Ustaz ya. Baik, pada para penonton, terus setia bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan kerana Ustaz Dr. Farid Ravi akan mengupas bagaimana penciptaan manusia dan apa hikmahnya. Pada para penonton yang ingin bersama dengan kita pada hari ini, boleh call kita di talian 1-800-8816-77 atau boleh ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tapi sebelum kita nak pergi lebih lanjut mungkin para penonton kita nak dengarkan apakah dia hadis yang akan kita bicarakan pada hari ini dan apakah maksud di sebalik hadis ini. Dipersilakan Fadil Ustaz. Ya, terima kasih Dai Aiman. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, iaitu ditidurkan, dan pada Dia jua kita akan dikembalikan satu hari nanti. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita dibangunkan pagi hari ini, dapat solat, dapat berdoa, dapat berzikir. Masya Allah, pagi yang sangat-sangat bermakna bagi seorang Muslim apabila mulakan hari mereka dengan sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, untuk mencari kesempurnaan hidup sebagai seorang Muslim, hendaklah berusaha menambahkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka. Untuk itu, hari ini dalam program Tanyalah Ustaz, kita akan kongsikan sepotong hadis yang sangat penting untuk kita sama-sama hayati, untuk sama-sama kita faham marahil khalqil insan, peringkat yang dilalui oleh manusia dalam ciptaan. Yang menciptakan kita Allah. Allah ciptakan kita ikut peringkat dan proses. Allah bagi tahu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia ini tahu betapa hebatnya Tuhan yang jadikan dia, dan apa saja bentuk kejadian yang ada pada diri dia adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya the creator of Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Tuhan yang mencipta, dia cipta mengikut kehendak dia. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan kepada orang Islam supaya kita tahu akan kehebatan ciptaan ini. Hadis ini ada dalam Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi kumpul hadis ini dalam, dinamakan sebagai 40 hadis, yang mana hadis ni ada juga dalam Sahih Bukhari, hadis ni ada juga dalam Sahih Muslim. Jadi kalau dua tokoh besar keluarkan hadis ni sahih.
Imam Muslim dan Imam Bukhari. Muttafaqun alaih. Kedua-dua mereka setuju dengan hadis ini, walaupun ada satu dua perkataan kalimah yang berbeza. Yang ini dalam ilmu hadis dipanggil ziyadatul rawi maqbul atau thiqat, ziyadatul rawi athiqat maqbul. Maksudnya penambahan ataupun sedikit perubahan pada kalimah-kalimah itu adalah menggambarkan kehebatan dan juga keluarbiasaan perawi itu sendiri, siqat. Jadi mustahillah mereka menambah sesuatu perkara yang tidak dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat terjemahan dia, Aiman. Maksudnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. As-sadiq al-masduq. As-sadiq al-masduq. Seorang yang benar dan dibenarkan. Baik. Sesungguhnya, baginda beritahu ni, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari bentuk air mani. Alright? Itu dinamakan sebagai nutfah. Nutfah. Kita ambil nutfah. Kalimah nutfah. 40 hari nutfah. Kemudian dia menjadi seketul darah selama tempoh itu. Maksudnya dia jadi alaqah. Tadi nutfah. Kemudian alaqah. Nutfah tadi 40 hari. Alaqah tadi 40 hari. 40 hari. Maksudnya alaqah itu jadi seketul darah. Kemudian dia menjadikan seketul daging selama tempoh itu. Maksudnya jadi mudghah. Mudghah pula. Nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari. Letak situ dulu. Sudah ada tiga peringkat. Kemudian dia menjadi seketul daging selama tempoh itu juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya satu malaikat, lalu dia meniupkan roh padanya. Tadi 40. Pada 40 yang ketiga, Allah hantar malaikat. Seorang malaikat untuk meniupkan roh padanya. So hari yang keberapa? Hari yang ke-40. 40 yang ketiga. 40, 80, campur 40 lagi man? 120. 120 hari. Pada hari ke-120 ditiupkan roh. Cantik. Faham. Kemudian malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimat. Tiup aja roh, masuk roh dalam janin. Allah perintahkan malaikat, tulis 4 untuk dia. 4 perkara. Pertama sekali apa dia? Rezekinya. Menulis rezekinya. Kedua, ajalnya. Ketiga, amalnya. Yang keempat, dan celaka atau bahagia. Sa'idun, syaqiyun atau sa'idun. Syaqiyun maksudnya kehidupan yang susah, payah, ataupun dia seorang yang menghadapi kehidupan yang kesenangan, gembira. Pada janin awal lagi sudah ada ketetapan. Alright? Kemudian, maka demi Allah, ini fa wallahi alladhi la ilaha ghairu,
Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antaranya dengan syurga kecuali sehasta. Satu hasta. Sampai sini kan satu hasta. Ini satu hasta lah. Sehasta. Satu hasta sampai sini kan. Dekat tak? Dekat Ustaz. Dengan syurga? Dekat kan? Okey. Tetapi ketetapan Allah sebelum ajal dia masuk neraka. Lantas beramal dengan amalan ahli neraka lalu dia masuk neraka. Sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tinggal antaranya dengan neraka kecuali sahasta. Sahasta, lalu takdir yang telah ditulis mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga lalu dia memasuki syurga. Dua perkara. Allah dah tulis ahli syurga. Tinggal syurga dengan dia satu hasta. Tapi ketetapan Allah berikutnya telah mendahului ajal. Sebelum dia mati, asalnya ahli syurga, dia buat amalan neraka, masuk neraka. Di sebaliknya pula, seseorang itu beramal dengan ahli neraka, dia dengan neraka sikit je. Tapi ketetapan Allah mendahului ajal dia, masuk dia ke dalam syurga. Kita pun fikir, 50 tahun kot dia beramal dengan amal ahli syurga, tiba-tiba masuk neraka. 50 tahun kot orang tu beramal dengan amal ahli neraka, tiba-tiba masuk syurga. Yang ni semua ada penjelasan dia. Kita akan perhalusi satu persatu dalam memahami hadis ini. Dia cantik, Man. Hadisnya, Iman, dia cerita mengenai kejadian manusia. Kemudian cerita pula mengenai takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hujungnya, hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, setelah kita dijadikan, kita ada takdir dan apa yang kita buat untuk memenuhi takdir. Takdirnya dua, Man. Satu mubram, kan? Takdir yang namanya mubram. Mubram ini satu yang sudah tetap oleh Tuhan. Tidak boleh diubah. Ada satu lagi takdir yang mana boleh berubah. Boleh berubah. Yang berubah itulah berubah melalui doa, berubah melalui amal saleh, berubah melalui anak-anak yang baik. Jadi ada perubahan di situ. Tuhan buka untuk perubahan. Tapi yang pertama ni, yang satu ni tak berubah. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita tahu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mendahului zaman. Dia begini. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kharijun an ihatati zaman. Ilmu Allah keluar daripada hitungan masa manusia. Kita ada semalam, kita ada hari ini, kita ada besok. Tapi bagi ilmu Allah, dia tidak ada yang demikian. Nampak? So maksudnya Allah beritahu mengikut urutan ini, kalau kita faham hadis ni, kita akan rasa lapang dada. Dan seterusnya juga kita akan faham bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah, dibekalkan ilmu yang mendahului zaman. Baik, Aiman. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila Nabi sebut hadis ni, sahabat-sahabat faham ke? Mungkin tak faham. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak. Sebab benda tu saintifik tak ada. Saintifik tak tahu. Betul ke janin tu besar mana? Betul ke dia seketul darah? Betul ke dia titik sair mani? Betul ke dia sudah ada tulang belulang? Mana siapa yang pernah belah? Tengok siapa yang pernah ada teknologi tersebut? Tak ada. Tapi mereka ada satu sifat. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka percaya. Satu. Keduanya, Nabi Muhammad SAW jelas adalah utusan Tuhan. Bukan satu dongeng, bukan dicipta-cipta, bukan dibuat-buat. Jadi satu perkara yang mengangkat kehebatan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibekalkan ilmu yang mendahului zaman. Itulah kehebatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang bagi saya menghimpunkan suatu konsep kefahaman, kemudian dibentuk dalam bentuk kehidupan dan mendatangkan satu conscious kesedaran adanya Tuhan yang menciptakan manusia dengan peringkat-peringkat yang telah ditetapkan. Sedikit mungkin Ustaz boleh huraikan tentang Shadiqul Masduq tadi, Ustaz. Bagaimana para sahabat membenarkan tanpa mengetahui tentang apa yang ada di dalam, tanpa ada kajian, tapi boleh terima bulat-bulat tadi, Ustaz. Ya. Pertama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar dengan As-Sadiq, seorang yang benar. Seorang yang benar maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegah berbicara sesuatu yang mengikut nafsu atau kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi Muhammad tidak pernah berbicara satu perkara pun melainkan yang demikian itu adalah wahyu daripada Allah. Sebab itu kita tahu bahawa semua perbicaraan Nabi SAW adalah disandarkan kepada ajaran Islam. Kalau kita lihat hadis ni, Aiman, kita akan dapat lihat banyak ayat Quran yang menyokong hadis ini. Atau hadis ini memberi penjelasan kepada ayat Quran, atau ayat Quran itu menjelaskan hadis-hadis ini. Dia boleh dua side boleh. Ya. Hadis ini menjelaskan ayat Quran boleh, ayat Quran menjelaskan hadis ini boleh. Okey. Tapi kalau kita lihat hadis ayat Quran banyak menjelaskan hadis ini. Okay, para penonton semua nak tahu Ustaz. Apa ayat Quran yang menceritakan tentang hadis ini, dan Ustaz adalah lulusan PhD daripada universiti di Jordan Ustaz dalam bidang tafsir Al-Quran. Pasti banyak rahsia-rahsianya yang boleh kita terokai berkaitan dengan penciptaan manusia. Selepas ini, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersyukur kita kepada Allah, daripada kita lahir sampai kita sekarang ni banyak perubahan yang berlaku Ustaz. Dulu waktu mula-mula dalam perut ibu kita tahu makan, minum, kemudian tendang perut ibu. Allah, lupa nak minta maaf. Dan sehingga sekarang ni kita boleh pakai baju sendiri, makan sendiri dan sebagainya. Tapi saya ada satu persoalan Ustaz. Kenapa di dalam hadis ini dia menyebutkan inna ahadukum yujma' khalquhu. Kenapa disebutkan menghimpunkan tu Ustaz? Apa sebenarnya maksud menghimpunkan tu? Terima kasih Aiman, bagus. Jadi soalan Aiman ialah kenapa ada kalimah yujma', dihimpun. Apa yang dihimpun? Kalau kita lihat pada teks tu, inna ahadakum yujma' khalquhu. Yujma', apa yang dihimpun? Bila Aiman lihat nutfah, mudghah, alaqah, mudghah. Kemudian dia bila sebut mudghah ini, dia sudah ada tulang. Sudah ada tulang. Baik. Tulang belakang dah ada. Dia kena ada tulang baru, yang lain semua himpun. Kemudian disalut dengan daging. Disalut dengan tulang belulang tadilah. Lepas tu timbul mata, timbul telinga. Organ tu mula terbentuk. Dia macam cicak tau. Kau tengok kecil halus je. Awal-awal tu bila kata nutfah tu, dia sebesar kacang tanah. Ya, kecil je kacang tanah. Dia melekat dekat dinding rahim perempuan. Kemudian dia baru bentuk darah. Darah pun kemudian jadi alaqah. Alaqah maksud, kenapa dia kata alaqah? Alaqah maksudnya tergantung. Dia kena lekat dekat rahim. Baru dia akan bentuk kantung. Kantung tu yang akan dalam tu lah ada baby tu besok. Dah macam doktor pula cakap. Bukan doktor ke? Doktor. Okay. Tapi minta maaf banyak-banyak kalau doktor-doktor apa pakar, doktor apa ni ONG kan. Okey. Tapi ini yang saya baca dan saya capai, dan ni pengalaman-pengalaman lah jadi bapa kepada 6 orang anak ni. Kita Masya selalu Allah. konsult dengan apa doktor-doktor bagi tahu kan. Dalam kantung tu lah baby duduk. Lepas tu adalah tulang. Kan? Tulang. Kemudian baru jadi mudghah. Mudghah tu jadi bila dah sempurna, barulah malaikat datang tiup roh. Terbentuklah organ-organ dia. Pada hari ke-40 yang ketiga tu, 120 tu, baru ditiupkan roh. Sebab sudah ada organ. Jantung dia mula berdenyut. Dum, 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 dah belum berdenyut. Itu dia katakan himpun. Dihimpun. Dulu tu tak ada kan? Dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Betul kan? Amsyaj maksud dihimpunkan, dicampurkan sampai terjadi makhluk. Itu dinamakan sebagai dihimpun. Sebab itu digunakan kalimah himpun. Jadi alaqah dia tergantung. Nutfah ni kita tahu setitis air mani. Bila lelaki dan seorang wanita, seorang perempuan bila bertemu, bersetubuh, secara halal lah Aiman.
maka direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zuriat, maka inilah proses-proses yang berlaku. Jadi orang perempuan dia kena tahu dari sudut saintifik. Biasanya kalau dia dah 4 minggu lewat period, dia akan pergi jumpa doktor ataupun dia ada alat cek. Sekarang ni ada alat cek untuk mengandung atau tidak, sama macam apa alat cek apa ILO. Jadi dia akan cek, kalau positif pergi jumpa doktor. Masa doktor akan nasihat, okey, tengok darah tinggi ke, gula dalam darah ke, semua doktor akan baca untuk memastikan kandungan itu selamat. Kandungan itu selamat. Lepas tu pergilah pada peringkat yang kedua. Sebab itu dia akan follow up. Follow up. Sampailah baby tu lahir. Baby tu lahir maksud kita lahir lah. Maksud kita lahir ke atas permukaan bumi ini sebagai seorang manusia yang sempurna. Sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali tidak sempurna bagi manusia sebahagian yang lain. Dan Allah hantar malaikat untuk tiupkan roh. Wa nafakha fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Seperti mana Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh, begitulah kita pun akan dapat roh. Roh kita semua sudah ada di alam malakut. Bila sampai masa, roh tu akan disampaikan, ditiup dalam tubuh badan manusia ketika hari yang ke-40, ketiga tadi, hari yang ke-120. Ditiupkan roh, jadilah manusia. Masa tiupkan roh, dia datang sekali. Yang 4 perkara tadi tu. 4 perkara datang sekali, sama ada ajal, rezeki dia, ajal dia, kemudian amal dia, kemudian baik atau buruk, ditulis 4 ini dalam kehidupan manusia. Baik, jadi Ustaz, itu di antara beberapa perkara yang boleh kita faham bersama. Dan saya juga berharap supaya tak ada orang salah faham, roh ni yang Allah Ta'ala bagi tahu pada manusia, setiap kita ditiupkan roh pada Adam lain, roh pada kita lain. Sebab ada juga ajaran sesat kata roh yang ada pada kita ni roh Allah. Roh Allah. Sebab Allah tiupkan roh pada Adam, maka roh itulah ada pada kita. So kita ni, roh kita adalah sebahagian daripada Allah. Dah pening orang. Pening orang. Yang tu Nabi Adam AS Allah tiupkan roh. Tapi kita ni, malaikat yang datang tiupkan roh. Tiupkan roh tu kerja malaikat supaya manusia itu hidup. Sebab itu ada isu-isu fiqh dibincangkan mengenai pengguguran anak, tak gugur dan sebagainya sebelum hari ke-120. Itu dasar fiqh lah perbahasan. Itu di antara perkara yang saya rasa sebagai mukadimah kita harus faham bersamalah, insya-Allah. Okey Ustaz, ada sahabat saya dia kata kita berdua ni macam adik-beradik lah Ustaz. Nampak muka macam lebih kurang sama. Serius lah. Tapi Ustaz, tapi Aiman lagi handsome. Terima kasih banyak Ustaz. Jangan cerita depan orang Ustaz. Saya berbangsa Melayu Ustaz. Ustaz berbangsa India lah. India. Dan ada kawan kita hari ini sedang menyambut Tahun Baru Cina. Ustaz. Tapi persoalan yang kita nak tanya pada hari ini Ustaz, kenapa Allah cipta kita ni berbeza-beza Ustaz? Ada bangsa Cina, India dan sebagainya. Mungkin ada hikmah di sebaliknya itu Ustaz. Ya. Terima kasih Aiman. Sekejap Ustaz, ni sahabat kita di Facebook, saya lupa nak sebut penanya kita daripada Ana Karnina. Mengapa Allah SWT menciptakan manusia berbeza-beza? Mohon penjelasan Ustaz. Dipersilakan. Ya, manusia dijadikan, Allah ciptakan manusia ni berbeza-beza. Berbeza warna kulit. Ya, betul? Ya, betul. Berbeza warna kulit, berbeza tinggi rendah, kan, berbeza bentuk rupa. Jadi Allah jadikan berbeza-beza ini untuk pertama sekali menggambarkan ciptaan Tuhan yang ada pelbagai. Kalau semua orang satu passion bosan mata kita nak tengok. Betul. Ada kawan saya bagi tahu, dia kata Ustaz, dia baru balik daripada Astana, daripada Kazakhstan. Dia kata, Ustaz, saya pergi Kazakhstan, orang Kazakhstan pelik tengok saya Ustaz. Dia colour lebih kurang Ustaz sikit lah. Dia pelik tengok saya. Dia macam seronok nak berambil gambar lah. Sebab apa? Sebab dia jarang tengok orang colour kulit yang gelap-gelap ni. Sebab kat negara ni semua putih-putih kan. Jadi seronok dia orang. Itulah Ustaz pun cadang nak pergi juga kan, ambil gambar dengan orang. Bawa saya Ustaz. Boleh. Tapi nak beritahu Aiman, untuk menggambarkan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza-beza. Yang keduanya, untuk memberi peluang bagi manusia berkenal-kenalan. Dalam surah Al-Hujurat Allah beritahu, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Maksudnya, wahai manusia, kamu dijadikan lelaki dan perempuan. Kemudian kamu dijadikan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa.
supaya kamu mengenal antara satu sama lain. Lita'arafu, supaya ada kenal mengenal. Jadi uniklah kehidupan tu. Jadi seronoklah. Kan bila orang tengok kita kan, dia kata you are from Malaysia. Contohnya from Malaysia. Orang tanya saya kat Mekah kan, you are from Malaysia. Dia kata lah. Dia kata percaya. Dia kata anta Yamani, anta Sudani, anta dia mulalah. Saya bila ustaz je semua dia tolak pergi ke negara mereka. Dia yang pelik tu. Kan orang lain semua dia terima kan. Ana Malaysia. Dia kata lah. Dia kata, kita boleh cakap Arab. Dia kata lah anta Malaysia, anta Malaysia dia katakan. Jadi nak buat macam mana? Terpaksalah kadang-kadang terima hakikat. Ada satu cerita saya nak cerita Karnina minta maaf sikit nak cerita. Okey. Dekat Jordan ada pelajar, saya masa saya baca buku dekat library, budak tu baca buku juga sebelah saya. Saya baca, dia suka tengok saya, kejap tengok saya. Budak ni nak berkenalan kot, lelaki lah. Jadi bila dah letih baca tu keluar pergi minum syai. Syai ni teh kan, teh Arab yang panas letak daun pudina. Sedap. Sedap. Oh, sedap. Musim panas, musim sejuk pula. Sejuk pegang teh tu pun sedap lah. Aduh. Bila keluar dia pun ikut keluar. Dia kata, Assalamualaikum, mungkin bersalah soal. Dia kata, boleh tak aku tanya kau soalan? Dia kata, tafadhal. Dia kata, anta min fin? Oh. Dia kata, engkau dari mana? Dia kata, ana min Malaysia. Dia kata, oh, Malaysia. Dia punya, Malaysia tu saya tak berapa confident. Kau tahu tak tahu Malaysia tu kat mana? Oh, Malaysia. Saya tanya kat dia. Ustaz tanya kat dia, anta ta'rif aina Malaysia? Dia kata, arif. Dia kata, dia tahu. Arif. Aina Malaysia? Fi Afrika, dia kata. Fi Afrika. Dia ingat Malaysia di dalam Afrika kot, Ustaz. Tak, dia bila tengok saya, saya kata Malaysia, dia bawa Malaysia ni pergi letak kat Afrika. Jadi minta maaf lah banyak-banyak kan. Allahu Akbar. Jadi itulah, nampak sangat budak tu dia punya geografi lemah kan. Okey, jadi maknanya nak tak nak Ustaz, ada boleh berkenalan kat situ. Boleh berkenalan di situ. Jadi kenal lah. Jadi kenal Malaysia, kenal orang, kenal individu. Bahasa, pelbagai bahasa, keunikan bahasa. Allah jadikan kita untuk kita mengenal antara satu sama lain tanpa prejudis, tanpa memperkecilkan mana-mana kejadian. Kalau kita pergi setengah negara, orangnya rendang-rendang. Ada setengah tempat kita pergi, orangnya tinggi-tinggi. Sawo matang, pelbagai warna kulit. Kita tengok saya kalau kita pergi haji, kita pergi umrah. Macam-macam jenis manusia ada. Latar belakang. Inilah menghimpunkan kita di bawah kalimah La ilaha illallah. Masya Allah. Itu penting. Perbezaan ini bukan untuk berpecah, tetapi perbezaan yang membawa kepada kepelbagaian dan keunikan variasi untuk menikmati kehidupan dengan lebih ceria dan lebih bermakna. Masya Allah. Okey, jadi itu iklan untuk melawat Malaysia pada tahun 2022 ya. Okey, sebab orang luar negara Ustaz, kalau kita pergi kawan-kawan kita di Jordan pun dia suka datang Malaysia Ustaz kan? Suka. Sebab di Malaysia ni ada macam-macam jenis manusia ada. Macam-macam color, macam-macam bangsa dan sebagainya. Nah, dia tak payah pergi China. Dia tak payah pergi India, dia tak payah pergi negara-negara lain. Datang Malaysia semua bangsa ada. Terus Aiman, semalam Ustaz tengok dalam Wikipedia, kita ada 80 etnik dekat Malaysia ni. 80 Ustaz Ya, yang besar Melayu, Cina, India. Kan, kemudian Baba, Nyonya. Kemudian Kadazan, Dusun, Iban. So campur semua tu ada 80 etnik. Oh, maknanya pergi Malaysia ni ibarat pergi you boleh satu kenal. Asia. You pergi Sabah, macam-macam etnik you kenal. Pergi Sarawak macam etnik. Semenanjung pun sama juga. Okey. Ini uniknya Malaysia. Sangat unik. Tapi Ustaz, ada orang ni diuji dengan anak yang kelainan upaya. Macam mana family nak menerima keadaan seperti ini? Adakah Allah tidak menciptakan dengan sempurna? Kita jawab selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, 6 kali pengalaman menyambut anak Ustaz tapi bukan Ustaz sambut, doktor yang sambut lah. Doktor yang sambut. Tapi tengok secara real. Masya Allah. Tapi Ustaz, ada di kalangan kita saya ni, Aiman, saya nak sebut juga, saya ada 2 orang anak premature. Premature ni anak tak cukup bulan lah. Dua orang. Saya ada pengalaman anak tu masuk dalam incubator 1 bulan setengah.
Yang anak yang saya nombor 5, sekarang dah sekarang dah 6 dah. Khaira Ulfa, dia lahir 27 minggu. Ui, awalnya? Kecil, dia lahir memang sebab uri lekang, dia lahir. So kena keluarkan sebab bleeding, kena keluarkan. Besar kucing, anak kucing. Kecil je? Kecil. Tapi saya puji doktor-doktor kita ni memang hebat lah. Doktor Malaysia memang hebat. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Masya Allah. Mereka sangat committed. Terutamanya kalau di pengalaman saya banyak dekat hospital ni. Bila dekat hospital Serdang ni, dia kenal juga hospital pakar kanak-kanak. Memang dia special sangat di NICU tu. Ward penjagaan kanak-kanak ni yang sangat rapi. Di situlah anak saya dimasukkan dalam inkubator. Saya tengok semua tu. Allah. Sebab itu saya tahu, bila minggu ke-27, baby ni dah sempurna. Tetapi semua tak matang. Oh. Dia komplit, ciptaan dia komplit. Dia ada kulit, dia Semua ada mata, dia ada telinga, dia ada kaki. Semua dah ada tapi tak komplit. Maksudnya tak cukup matured. Sebab itu kata prematured. Dia tak sempurna kesempurnaan dia tu. Dah ada tapi belum matured lagi. Begitu juga dengan anak saya yang ke-6 pun sama juga. Lahir dia tak cukup bulan. Diorang saya ada pengalaman tak cukup bulan. Melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu benda yang confirm. Apa tu Ustaz? Satu benda confirm. Anak nombor 5 perempuan, anak nombor 6 lelaki. Okey. Doktor pakar bagi tahu saya, bila anak perempuan saya ni, dia 27 minggu, struggle. Dia mula-mula doktor cakap 50-50, lepas tu 70-30, lepas tu increase. Ada seorang doktor bagi tahu saya lupa nama doktor, minta maaf banyak. Doktor kata, Ustaz jangan susah hati. Anak perempuan ni, dia punya struggle dia punya perjuangan lebih tinggi daripada anak lelaki. Oh. Daripada dia memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perempuan ini, dia ada satu sifat perjuangan yang sangat tinggi berbanding orang lain. Sampai lelaki. Minta maaf, saya bukan nak puji mana-mana gender, tetapi hakikat. Daripada kecil lagi, daripada perut ibu lagi, sampai dia lahir, dia adalah insan yang dibekalkan kekuatan untuk struggle. Masya Allah. Dia ada kekuatan. Sebab itu doktor kata, jangan susah hati Ustaz, anak perempuan biasa dia akan survive. Sebab dia ada semangat perjuangan. Macam mana you nak explain semangat perjuangan dia tu macam mana? Dia kecil lagi kan? Tapi dia sudah ada dalam hormon dia, dalam tubuh dia. Sungguh, satu kesungguhan yang luar biasa. Sebab itu Aiman, kita tengok ibu-ibu kita ni kan, dia struggle. Dia boleh besarkan 5 orang anak, 6 orang anak. Tu mak kita tengah siapkan sarapan kat rumah tu nampak. Ya, abah masih lagi struggle tu. Abah masih lagi buat apa? Jadi maksudnya dia memang struggle. Dia boleh buat, boleh jaga anak 5 orang, boleh kemas rumah, boleh buat itu, boleh buat ini. Pelbagai ujian, pelbagai cabaran datang, semua dihadapi. Strong. Ahli syurga. Senang. Mereka ni memang depan orang perempuan ni, Allah, saya fikir Masya Allah. Jangan direndah-rendahkan atau diklasifikasikan perempuan ni didiskriminasi ataupun dilihat sebagai tiada keunikan. Mereka lah insan yang paling unik Tuhan Masya jadikan. Allah. Tuan produser kita pun perempuan juga Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Hebatlah. Baik Ustaz, kita ada soalan bersama sahabat kita, Nur Dahlia Biru. Ada yang Allah jadikan manusia itu tidak sempurna sifat pada pandangan manusia. Apakah hikmah di sebalik ketidaksempurnaan itu? Dipersilakan Ustaz. Ya. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat dalam Al-Quran ada banyak ayat, contohnya dalam surah Ali Imran. Kita lihat dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-5 dan 6. Ayat ke-5 dan 6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Aiman fokus pada perkataan maha bijaksana. Dia tak kata maha berkuasa, maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan cipta manusia. Ayat ni sebut yusawwirukum.
Yusawwirukum, Allah yang beri kamu rupa paras. Kening Aiman, mata Aiman. Janganlah macam tu kan. Tengok kan kamera dulu, ramai kan jatuh ada hati, tengok, susah hati. Telinga Aiman, Okey. rambut Aiman, kaki, tangan, warna kulit, semua itu termasuk dalam taswir. Tuhan yang rupakan. Sebab itu jangan pernah orang melihat wajah dia di cermin, kemudian dia kata, alangkah baiknya kalau hidung aku lagi mancung. Alangkah baiknya kalau mata aku lagi bulat. Alangkah baiknya kalau pipi aku lagi anjal. So, kita sedang betulkan ciptaan Tuhan. You don't make a correction for the creation of Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya. Apa yang alangkah baiknya? Tuhan tahulah kalau muka macam tu, kepala muka kita kan membujur silik, membujur sirih ni atau membujur telur muka kita ni sesuai rambutnya begitu. Dengan bentuk mata sesuai rambut kerinting, sesuai rambut ikal, sesuai rambut lurus. Setting tu Tuhan buat. Apa yang tak rasa tak berapa komplit apa dia? Dia rasa apa? Bagi saya, cantik atau tidak, dia adalah subjektif. Dia adalah subjektif. Subjektif maksudnya mungkin Aiman nampak cantik. Aiman tengok, cantik lah Ustaz. Lepas tu Farid berkata, ya ke man? Contoh. Dia subjektif. Benda yang subjektif. Cuma sebagai seorang Muslim, tak bolehlah kata, ya ke cantik, ya ke tak cantik. Semua cantik. Semua cantik. Semua indah. Termasuklah biawak tu. Biawak pun. Ya. Dia creation of Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dulu yang krokodil hunter yang meninggal kena tertusuk tertusuk ekor pari tu. Dia tangkap biawak tu, dia cium biawak, dia kejar biawak dekat seluk. Tangkap biawak tu, dia peluk biawak, dia cium. Dia kata very beautiful, very unique. Betul lah tu. Kita tak sampai ke tahap itu. Melihat setiap perkara itu, melihat dari sudut, Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu. Jadi bagi manusia tak sempurna, bagi Allah sempurna. Ini bagi apa yang ditanya oleh Nur Dahlia tadi kan. Dan Iman. Ya. Kita tahu bila kita dapat anak kurang sempurna lah. Pertama sekali, dia menjadikan ibu ayah lagi dekat dengan Tuhan. Dilihat kan? Dilihat kesusahan lalu dia sentiasa rasa ada bergantung pada Tuhan. Yang keduanya, sayugilah wahai ibu ayah dalam menjaga anak-anak yang tidak sempurna. Mereka itu anak-anak syurga. Yang dijaga itu anak-anak syurga. Allah beri saya peluang, Allah beri kita peluang untuk menjaga anak-anak syurga. Jangan merungut, jangan rasa susah hati, jangan rasa kesal, jangan rasa sesuatu yang tidak indah dalam perasaan kita melihat kepada anak yang tidak sempurna. Barangkali itulah laluan untuk kita masuk syurga. Dia tak sama jaga anak yang sempurna anak yang tidak sempurna. Allah bagi itu sebagai satu amanah, kita jaga elok, semua itu termasuk dalam amal soleh, pahala melimpah ruah, dan kita jaga satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendekatkan diri dengan Allah melalui anak tersebut, dan anak itu anak syurga. Sebab diangkat daripadanya segala macam kesukaran, kesusahan. Hanya orang yang melalui saja tahu betapa susah dan sengsaranya dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menjaga anak-anak ni. Saya doakan supaya Allah beri kekuatan kepada ibu ayah yang ada anak yang perlukan perhatian lebih. Mudah-mudahan menjadikan mereka itu laluan untuk kita dapat syurga dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, hebat ibu ayah ini. Baik Ustaz, sahabat kita Mazni Hassan nak tanya satu soalan. Benarkah setiap manusia itu Allah jadikan 7 orang yang wajahnya seiras? Jika benar, adakah wajah Rasulullah SAW pun sama? Yang kedua, penciptaan manusia yang seiras ini, adakah ada hadis yang menyokong pandangan ini atau hanya kebetulan saja? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Persilakan. Ya, terima kasih kepada Mazni Hassan. Saya dalam carian saya tak jumpa hadis-hadis yang sahih yang mengatakan manusia ada 7 iras, tetapi ada di sana asar pendapat-pendapat yang sebut. Barangkali dilihat ada muka-muka yang wajah-wajah yang sama. Saya pun ada orang kata ada juga Ustaz. Macam sama lah. Kalau saya sebut nama orang tukang, Aiman pula tak percaya. Dia kata, sama lah kan.
Tiba macam remisa contoh marah orang. Tersedak kawan tu. Tersedak kawan tengah minum kopi. Kan, itu tak buka mas lagi kan. Jadi begitulah, iras boleh jadi. Adapun iras pada Nabi SAW, Nabi pernah sebut ana ashbah bi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW beritahu, aku paling serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah iras. Adalah iras. Kalau ada iras pun mungkin pada keturunan Nabi SAW, kan? Yang selain daripada itu, kita tak pasti siapa yang ada seiras wajah Nabi SAW, dan kita pun tak confirm siapa mereka itu, kamu bekerja pula cari. Jadi apa pun, boleh jadi manusia ada iras yang sama tetapi tidak serupa. Macam sama tapi tak serupa. Dia kata pelanduk dua serupa, kan? Kenapa dia kata pelanduk dua serupa? Sebab dia kata pelanduk ni mana ada beza-beza, lebih kurang sama je, kan? Jadi begitulah manusia. Allah jadikan dengan pelbagai rupa paras. Barangkali ada yang kebersamaannya tetapi tidaklah serupa. Okey, baik Ustaz. Tapi tadi Ustaz sebut 120 hari akan dituliskan 4 perkara. Tulis macam mana tu saya? Ustaz sedang menulis? Saya nak tulis dulu. Baik, lepas sini. Para penonton kita nak tahu macam mana menulis tu dan apa benda yang ditulis dan adakah ia satu ketetapan. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, rasanya agak-agaknya memang dah tertulis dah dulu Ustaz, Maknanya Ustaz akan jadi panel di Tanyalah Ustaz. Apa dalam perut lagi. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak jawab 4 perkara yang telah dituliskan di dalam perut waktu ditiup karuh tu Ustaz, ada satu soalan yang menarik ni lah Ustaz. Kita nak raikan bersama dengan Rosdin Samah. Mengapa Iblis mendakwa api lebih mulia dari tanah? Merujuk kepada kejadian Nabi Adam, lalu dijadikan alasan untuk enggan sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, mengapa malaikat meragui penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan khalifah di muka bumi? Persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Rosdin Samah atas soalan yang sangat baik. Pertama sekali, mengapa Iblis mendakwa api lebih mulia daripada tanah? Dah dia Iblis. Itulah perangai dia. Dia pertama kita faham dulu, Iblis dengan syaitan. Apa beza dia? Ada orang kata, Ustaz, Iblis ni dia punya general. Syaitan adalah dia punya battalion. Amboi pandai. Mana belajar? Pangkat dia Ustaz. Pangkat. Dia kata yang ni Iblis ni Ustaz, dia punya general Ustaz. Syaitan ni dia punya battalion, hulu balang dia. Saya kata, apa asas dia? Saya dengar dulu macam tu lah orang cakap. Dia kata, dengar kuliah macam tu. Dia begini, Iblis tu nama dia. Iblis. Kenapa nama Iblis? Iblis ni nama diberikan Iblis sebab dia selalu menggambarkan sesuatu kepada pandangan manusia. Yang baik itu digambarkan buruk, yang buruk itu digambarkan baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Manusia dihiaskan. Itulah kerja dia. Talbisul Iblis. Dia selalu campur adukkan sehingga kita jadi terikut-ikut. Itu nama dia. Nama dia Iblis. Syaitan, sifat dia. Sifat dia. Asal perkataan syaitan, syaitana. Bermakna ibta'adah. Syaitan ini kerja dia adalah menjauhkan manusia daripada mentaati Allah. Jadi Iblis itu nama, syaitan itu sifat. Kita ingat betul-betul jadi jangan panggil selalu kan datang, dia jawab kan. Panggil saya ke apa pagi ni kan. Dia pun happy pagi ni sebab masuk TV3 dia kata pagi ni nama dia sebut-sebut. Kita sebut bukan untuk kebaikan, kita sebut supaya dihati-hatikan, supaya kita berhati-hati tidak terjebak dengan sebarang hasutan, gambaran palsu yang digambarkan kepada kita. Baik. Dia jadikan daripada tanah. Ya.
ana khairu minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik. Tuhan, kau suruh aku sujud pada Adam. Aku ni lebih baiklah. Aku ni kau jadikan daripada tanah. Adam ni daripada aku ni kau jadikan daripada api. Adam daripada tanah. Aku lebih baik. Jadi ini sifat bongkak yang ada pada syaitan, yang ada pada iblis, yang memang merasakan dialah lebih baik daripada makhluk yang lain. Dia lupa bahawa tanah itu juga tidak kurang hebatnya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbangga dengan asal usul adalah sebahagian daripada sifat syaitan. Berbangga. Jadi bongkak, bangga. Cuma ada orang kata, Ustaz, iblis ni kan dijadikan daripada api. Dia kena seksa ke api ke Ustaz? Kena bakar sama-sama api. Dia tak rasa apa-apa lah. Dia punya biologi dia bagus lah. Dia punya ilmu biologi dia kan. Dia boleh fikir sampai sana. Saya kata, kita dijadikan dapat apa? Tanah balik. Dapat tanah. Cuba ambil seketol tanah baling. Sakit tak sakit? Benjol Ustaz. Benjol, sakit. Maksudnya, tidak ada keselamatan walaupun dijadikan daripada api. Jadi itulah iblis. Memang sifat dia untuk berbangga dan mencari alasan tidak sujud kepada Adam. Walaupun sujud pada Adam, Aiman, hakikatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Betul. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal solat sujud menghadap Baitul Maqdis, tapi melalui Kaabah. Betul. Melalui Kaabah. Jadi Kaabah Nabi Muhammad tidak pernah tinggalkan walaupun dia kiblat belum dipindahkan ke Kaabah lagi. Walaupun menghadap Baitul Maqdis, tapi cari jalan. Sini Baitul Maqdis. Sini Kaabah. Okey. Nabi akan solat macam mana pun kena Kaabah dulu. Baru kena Baitul Maqdis. Nabi Adam alaihi salam bila disuruh sujud pada Adam, pada hakikat sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Daripada hakikatnya sujud pada Allah Subhanahu wa taala melalui Adam alaihi salam. Jadi dia bukannya engkar tak nak sujud pada Adam. Secara tidak langsung dia engkar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala litashrifi Adam alaihi salam sebagai tanda kemuliaan Adam. Dia tak boleh terima. Punyalah besar diri, bongkak, sombong di hadapan Tuhan tu. Dia tahu yang ciptakan dia Allah. Tapi dia kata, engkau jadikan aku daripada api mulia lagi daripada tanah. So ini sifat-sifat engkar yang ada pada iblis. Kemudian mengapa malaikat meragui ciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan meragui. Dia tak meragui. Kan bila Nabi Adam AS dijadikan, malaikat tanya, kan? Wahai Tuhan, adakah nak jadikan manusia yang bakal menumpahkan darah? Dia kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni wahai Tuhan sentiasa sujud kepada Engkau, bertasbih memuji Engkau. Nanti Engkau jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah. Ini adalah andaian ataupun musbaq bisabab hunaka mawjud ajinnah fil ard. Jadi maksudnya dulu ada jin-jin yang hidup. Jadi malaikat ni dicuba mengumpamakan. Dia jin ni duk bergaduh, ada yang beriman, tak beriman. Nanti Adam dan keturunan dia pun jadi lebih kurang macam tu. Kami kan lebih baik. Dia tanya tasyrif. Limazid minal ma'lumah, untuk menambahkan lagi pengetahuan manusia yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai satu bantahan atau bukan sebagai satu ungkapan yang tidak puas hati ke apa tidak. Malaikat nak bertanya, adakah dia ni begitu dan begini? Allah jelaskan. Allah bagi test. Allah ajar Adam ala segala sesuatu, kemudian test dengan malaikat. Malaikat pun surrender. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya-Allah. Inilah sempurnanya kejadian Allah SWT. Semuanya ada hikmah di sebalik kejadian. Ada soalan pada sahabat kita Al-Shal ni Ustaz, menceritakan tentang 4 perkara tadi. Apakah 4 perkara ataupun kalimah dari Allah SWT yang diperintahkan ke atas malaikat untuk mencatat ke atas janin sedari dalam kandungan lagi? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada As-Sahal soalan mengenai 4 perkara tadi. Ini dinamakan sebagai ketentuan Allah, takdir. Beriman dengan qada dan qadar. Aiman. Dan rukun iman ada 6.
Kan, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada baik buruk ketentuan Allah. 5 ni kita semua lepas. 5 biasa kita lepas. Tapi yang ke-6 ni selalu sangkut. Sangkut di mana? Sangkut pada qada dan qadar. Setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut yu'maru bi arba'i kalimat. Kalimat 4 perkara. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala beritahu pada malaikat ni, tuliskan rezeki dia. Jadi rezeki kita sudah ada. Rezeki Aiman sudah ada, rezeki kita sudah ada, saya sudah ada. Sebab itu bila Aiman tanya, adakah ustaz kita dan perut ibu kita sudah tertulis akan sama-sama bersiaran dan tanyalah ustaz. Ustaz. Kan? Semua sudah tertulis. Sebab rezeki kita ada kat sini. Rezeki. Jadi Aiman dengan Farid ni sebagai rezeki mereka melalui program-program ni. Rezeki mereka mengajar, rezeki mereka buka madrasah, rezeki mereka Tuhan tentukan rezeki. Tuhan dah beritahu. Cuma saya ni pula sejauh mana saya punya komitmen untuk memenuhi rezeki, untuk mendapatkan rezeki Tuhan. Itu tidaklah bermaksud saya tak boleh bekerja. Duduk di rumah. Kenapa? Kenapa tak kerja ni? Yalah, dalam 4 perkara. Tepat dengan hadis ni kan. Yalah, 4 perkara sudah tulis kan. Jadi rezeki ni sudah ditulis. Nak kerja pun tak dapat macam mana. Kan duduk je lah. Kan salah tu. Dia kena berusaha. Rezeki itu sudah ada, dia usaha dia dapat. Pokok sudah ada, buah sudah ada, you kena ambil lah. Betul. Kalau tidak, belum tentu jadi rezeki awak, betul kan? Jadi rezeki dia. Wa ajalihi, ajal. Kematian kita bila kita akan mati, yang ni tak ada siapa yang boleh hindar lah. Memang setiap seorang kita sudah ada tempoh masa yang akan tiba ajalnya. Idza jaa ajaluha la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seseorang, tidak boleh didahulukan sesaat pun, tidak boleh dilewatkan sesaat pun. Mati. Pada masa itu Tuhan akan ambil ajal dia. Maksudnya ujung umur dia panjang mana. Jadi Allah beritahu rezeki dan umur. Rezeki dan umur. Kita tahu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat baginda adalah 63 ke 70. 60 hingga 70. So itulah tempoh kita nak bekerja untuk cari rezeki. Yang ketiga syaqiyun wa ajalihi wa amalihi, dan juga amalan dia, baik buruk amalan dia. Kemudian syaqiyun wa sa'idun, begitu juga sama ada dia gembira atau dia berduka cita, semua itu kita kena berusaha. Betul, sudah ada takdir, tapi keempat-empat ini kita kena usaha, kena faham, kita kena santuni, kita kena jiwai, baru kita gerak. Rezeki kita kena cari. Ajal tak apa, kita serah pada Allah. Sama ada kita dapat, tak dapat, ujung mana usia kita. Kalau besok kita tahu nak kiamat, hari ni kalau kena tanam, kena tanam. Aku rasa umur aku 70, sampai 60 tak nak kerja dah. 10 tahun nak kerja buat apa? Duduk je lah, enjoy. Tak boleh. Kemudian amalan dia, amalan kita pertingkatkan. Kan itu di antara sifat seorang mukmin, bagaimana amalan-amalan itu perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Tak bolehlah dia tak solat. Tak solat subuh. Man, solat subuh man. Aku dituliskan tak solat subuh. Begini, boleh tak? Tak boleh lah. Kenalah beramal. Sebab amalan itu akan menentukan rezeki saya. Amalan itu akan menetapkan ajal saya. Sama ada saya mati dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kemudian gembira atau duka bergantung pada rezeki, bergantung kepada ajal, bergantung kepada amal. Rezeki tak ada, kerja pun tak ada. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Malas nak beramal. Kau berduka sepanjang hayat. Kedukaan dan kegembiraan itu adalah ciptaan yang Allah bekalkan, Allah hadiahkan kepada manusia. Cari kegembiraan, cari keseronokan hidup melalui taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, betul ada ayat-ayat cerita bab neraka, tapi dalam masa yang sama ada ayat-ayat yang motivasi mengenai syurga, bidadari dan pelbagai keindahan kehidupan yang perlu kita hayati bersama. Maknanya apa proses itu Ustaz? Daripada mula-mula sekali kita boleh usaha dulu, kemudian baru kita serah kepada takdir. Macam tu Ustaz? Kita kena usaha dulu. Macam mana pun kita kena ada usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Betul, apabila saya berazam satu perkara saya nak buat, saya tawakal kepada Allah. Tawakal bukan tawakal bulat-bulat bagi tanpa usaha. Saya bekerja, saya tawakal. Hari ini kita bersiaran. Kita cuba buat yang terbaik. Tawakal. Dalam ramai-ramai ribuan, ratusan ribu orang menonton, takkan tak ada beberapa orang tersentuh hati, terpanggil untuk berubah.
itulah impian kita Ustaz ya. Betul kan? Masya-Allah. Jadi kita buat kerja, kita yang selain itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi Ustaz ada sebut pasal sehasta Ustaz Sehasta ni daripada hujung jari sampai ke siku. Betul Ustaz? Sehasta. Sehasta Sehasta. Dekat dengan ini syurga. Satu depa. Ada satu depa. Aiman ajar saya salah tadi. Yang mana Ustaz, Ustaz sebut tadi kita dah dekat dengan syurga. Tapi nak dekat kita meninggal nanti Ustaz, takut kita bila kita terlencong daripada landasan, kita masuk neraka. Lepas ni Ustaz, boleh explain tak Ustaz? Boleh. Selepas ini. Saya ada satu cerita yang sangat menarik yang berlaku dalam hidup saya untuk fahamkan hadis ni. Saya baca dulu tak faham, tapi setelah berlaku saya jadi faham. Jadi saya akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Apa ceritanya selepas ini Ustaz akan kongsikan. Kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ya Allah, hai. Seronok kita Ustaz ya. Bila mana kita bicarakan tentang sepanjang kehidupan kita ni, hadis ni ceritakan daripada dalam perut sampai kita meninggal dunia. Dan kita nak tahu Ustaz, di hujung kita nak meninggal dunia ni Ustaz, bagaimanakah kehidupan kita? Adakah kita masuk syurga ataupun masuk neraka? Ustaz ada ceritanya. Tapi sebelum tu Ustaz, saya ada satu confuse Ustaz. Dalam hadis ni, saya banyak jumpa dalam beberapa hadis yang menyebutkan selepas daripada 4 perkara dituliskan itu, ada perkataan yang dituliskan fawallahu alladzi la ilaha ghairuh. Dan sebelum disambung cerita berkaitan dengan kematian, masuk syurga ataupun masuk neraka. Apa sebenarnya fawallahu alladzi la ilaha ghairuh? Silakan Ustaz. Terima kasih Dan Aiman. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Relax Aiman. Kita tak ambil alih kan. Tak ambil alih. Tak tukar cerita Ustaz. Mengalu-alukan. Mengalu-alukan. Begini, soalan Aiman tu valid dan juga maksud perlu kita faham. Dia selalu kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi SAW ungkapan-ungkapan seumpama ini. Nabi sabda, tiba-tiba Nabi sebut, fa wallahi alladhi la ilaha ghairu, fa wallahi alladhi nafsu Muhammadin biyadi. Umpama kalimah-kalimah umpama keluar. Boleh aja kalau teruskan inna ahadakum, contohnya habis wa amalihi syaqiyun aw sa'idun, inna ahadakum boleh. Tapi kenapa datang demi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan dia? Nak beritahu satu ungkapan taukid, dipanggil jumlah mu'taridah. Jumlah ini membawa satu maksud secara bersendirian bahawa demi Tuhan sesungguhnya apa yang aku nak beritahu ini adalah sesuatu yang perlu diyakini, perlu dipercayai, perlu disematkan dalam hati perut tanpa sebarang keraguan. Sebab apa Iman? Sebab apa yang Nabi nak sebut selepas ini adalah satu benda yang sangat besar. Betul. Apa yang besar tu Ustaz? Seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga 50 tahun. Tiba-tiba dia dengan syurga, Nabi sebut tinggal satu hasta. Ketetapan Allah mendahului ajal dia, masuk neraka. Macam mana tu? Na'udzubillah. Dia satu yang agak sukar untuk digestkan. Nak hadam tu sukar. Macam mana ni Ustaz? Takkanlah Ustaz. Begitu juga dengan seorang yang beramal dengan amal ahli neraka. Dia buat kerja amalan neraka banyak. Dia dengan neraka tinggal satu hasta. Ketetapan Allah mendahului ajal dia, mati masuk syurga. Macam mana tu? Dia nampak tak teli kan? Tapi semua itu ada sebab musabab. Sebab itu Nabi Muhammad nak beritahu kepada kita, ingat benda ini akan berlaku dan suatu yang sangat dekat dengan manusia dan kalian harus percaya. Dan untuk itu Nabi nak beritahu, you jangan keluar dari track. Kalau track tu track ahli syurga, duduklah situ. Jangan nak coba-coba.
Sebab ajal kita tak tahu. Tadi ajal dah tulis dah. 4 perkara tadi salah satunya ialah Ajal. Sudah tulis kan? Jadi bila sudah ada di track syurga, jangan nak cuba-cuba keluar. Masa keluar tu tanta dapat datang ajal. Itu ketetapan Allah. Betul kan? Betul. Bila seseorang itu berada di jalan neraka, dia dengan neraka tinggal satu hasta, ketetapan Allah mendahului ajal dia. Yang itu agak unik. Macam mana kita nak faham? Baik Ustaz. Jadi bila kita melihatkan Ustaz ada sebut tadi, maknanya ajal kita tak cepat sesaat Ustaz, dan tak lambat sesaat. Betul. Dan bila mana, especially bila dah dekat dengan penghujung nyawa kita Ustaz, kita nak sangat biarlah kita mati husnul khatimah Ustaz, dalam kematian yang baik. Jadi Ustaz, sahabat kita ni ada satu persoalan berkaitan dengan apa Ustaz sebutkan sebentar tadi. Jai nak bertanyakan satu soalan. Saya nak tanya pada pandangan Ustaz, bagaimana fungsi akal yang Allah ciptakan dapat membantu seseorang melihat kebenaran dalam Islam walaupun dilahirkan dan dibesarkan mengikut acuan agama lain, tetapi tak ramai diberi hidayah macam Ustaz. Adakah Allah itu adil atau bersikap pilih kasih dalam membahagi-bahagikan hidayahnya? Silakan Ustaz. Ini saya rupanya soalan ni. Betul Ustaz. Oh, tanya saya ni. Ya. Oh, macam ustaz saya lah. Allahu Akbar. Saya pun tak, saya baca dengan ustaz mana, dengan Ustaz Aiman. Punya Ustaz Farid. Terima kasih kepada Jai yang tanya soalan tu. Pertama sekali, betul. Akal yang Tuhan bekalkan kepada kita ni adalah untuk berfikir. Imam Ghazali sebut jenayah yang paling besar dilakukan oleh manusia bila dia tak beri function kepada akal dia. Ditidurkan akal dia dan dia tidak memberi akal dia berfikir secara rasional. Aiman, untuk kenal Tuhan ni tak payah masuk Harvard. Tak payah masuk Oxford, tak payah masuk universiti terkemuka lah, baru you boleh tahu nak kenal Tuhan. Tak payah, orang kampung, orang tak sekolah pun boleh. Sebabnya benda mudah, sangat mudah. Siapa yang terbitkan matahari, siapa yang terbitkan pokok-pokok, siapa yang tumbuhkan, siapa yang hidupkan segala sesuatu, siapa yang menjadikan saya, siapa yang menjadikan saudara. Jadi benda yang logik, fikir. Mana mungkin Tuhan itu dijadikan oleh tangan-tangan manusia? Macam mana Tuhan dibuat daripada batu, daripada tanah liat, daripada pokok, daripada emas ke, daripada perak? Mustahil. Semua itu adalah aktiviti tangan ataupun kemahiran tangan. Mana mungkin itu semua jadi Tuhan? Jadi kena akal ni, kena fikir. Kita pun baca kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi-Nabi ini berdialog secara rasional. Sebab itu saya selalu sebut, di antara kisah yang sentap saya, yang beri knowledge yang maksimum dan sentap roh saya, ialah kisah Nabi Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim masuk rumah berhala, dipecahkan semua berhala kecil, tinggalkan satu berhala besar. Bila Nabi Ibrahim, bila Namrud balik ke dalam rumah berhala, didapati semua idol-idol itu sudah dipecahkan, tinggal satu je yang besar. Namrud tanya, siapa punya kerja? Ibrahim. Bawa Ibrahim ke sini. Ditanya pada Nabi Ibrahim, Ibrahim, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kerja kau kepecahkan semua berhala-berhala kami ni. Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu min kanu yantiqun. Bahkan yang buat tu barangkali yang besar tu. Cuba tanya dia kalau boleh berbicara. Namrud tengok kanan, tengok kiri, tengok semua orang. Hei, apa hal kau suruh tanya dia tu? Dia mana boleh cakap? Dia menjawab persoalan tu sendiri. Namrud beritahu sendiri. Mana boleh cakap? Dia tidak boleh beri mudarat, dia tidak beri manfaat. Maksudnya dia ada mata, tapi tak boleh lihat. Dia ada telinga, tapi tak boleh dengar. Dia ada mulut, tapi tak boleh cakap. Dia ada kaki, ada tangan, tapi tak boleh gerak. Siapa yang describe benda ni? Namrud sendiri yang beritahu. Dia yang sembah. Dia beritahu setiap kelemahan yang ada pada apa yang dia sembah. So Nabi Ibrahim ambil kesempatan lah. Nabi Ibrahim kata, this is the time to prove the right thing. Cakap putih begini. Untuk bagi tahu benda yang betul. Benda yang betul. Dan kau tahu, Namrud, dia tak boleh cakap, tak boleh lihat, tak boleh dengar. Ada kaki tak boleh jalan, ada tangan tak boleh pukul. Kau sembah dia bawah. Betul tak? Betul. Logik atau tidak? Logik. Kalau akal masa itu waras, dia akan terima. Dia akan terima. Betul lah. Rupanya selama ni salah. Selama ni aku salah. Jadi apa yang betul? Uffil lakum lima ta'buduna min dunillah. Cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah. Sembah Allah Tuhan yang satu. Tapi Namrud tak puas hati. Biasalah. Namrud ni orang besar. Orang besar ni tidak boleh dipertikai. Dia mula rasa tercabar. Namrud kata, oh, kau lawan aku ya? Aku ni raja. Kau ni siapa?
Tangkap Ibrahim, bakar. Itu yang dia bakar tu. Harriku wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim, selamatkan Tuhan-Tuhan kamu. Apa Tuhan itu boleh selamatkan oleh manusia? Bukankah Tuhan itu namanya Tuhan? Sepatutnya dia selamatkan manusia. Ini manusia pula kena selamatkan Tuhan. Apa ini? Jadi di situ datangnya logik akal untuk berfikir secara rasional, tanpa emosi. Jangan emosikan. Jangan pula nak gaduh, kan? Secara relax, fikir. Sebab ini cerita berkait dengan hidup mati, dunia akhirat. Sebab kehidupan kita tak habis di sini. Kehidupan kita ada kehidupan yang kekal. So Allah akan tanya kepada setiap kita, sejauh mana kita gunakan akal yang waras untuk mengenal Tuhan yang Tuhan yang satu. Betul? Ada seorang sahabat ni kan, dia ni masuk Islam. Dia bekerja dekat seorang lelaki yang memang menyembah berhala lah. So dia jadi maula lah, dia tukang dia kerja kat situ. Dia dah beriman. Dia tengok Tuhan dia setiap hari ambil berhala tu, dia letakkan minyak wangi, pakai pakaian elok. Satu hari dia ambil, dia buang kat tong sampah. Malam dia ambil, dia buang. Besok pagi tuan dia bangun tengok, mana Tuhan tak ada. Cari. Jumpa kat tong sampah. Allah, siapa punya kerja letak kau kat sini? Ambil, basuh balik, letak balik kat tempat tinggi, letak balik minyak wangi, pakaikan elok, sembah balik. Besok malam hilang lagi. Hari ketiga, hilang lagi. Setiap kali hilang, cari kat tong sampah, jumpa. Hari ketiga, apa tuan dia buat? Dia kata, aku tak mampu nak jaga engkau. Dia kata kat tu berhala dia, aku tak mampu jaga engkau. Nah, aku letak pedang kat engkau satu. Sebagai perisai. Pandai-pandailah kau pertahankan diri kau. Hari berikutnya juga hilang. Berhala itu dan juga pedangnya sekali di tong sampah. Apa orang ni cakap? Betul lah kau bukan Tuhan. Ya, kalau kau Tuhan, masa kan kau membiarkan diri kau pada tempat yang kotor. So dia mula fikir. Mula fikir. So manusia kena gunakan akal, fikir, mencari Tuhan yang sebenarnya, supaya dia tidak sesat. Barangkali yang ni soalan yang ditanya oleh Jai ni, dia nak kaitkan dengan dia seseorang dengan ahli neraka tu. Bila dia dengan neraka tinggal satu hasta. Tinggal satu hasta dia dengan neraka. Saya ada satu cerita, Iman. Ceritanya, macam mana seorang itu 50 tahun beramal dengan amalan ahli neraka, tapi hujung hajat dia tu, ketetapan Allah, takdir Allah mengatasi ajal dia, kemudian mati masuk syurga. Saya ambil abang saya contoh. Abang kandung saya. Dia sebelum Islam, apa yang dia tak buat? Contohnya kan? Yalah, dia tak Islam, dia tak terikat dengan hukum hakam lah. Betul. Dia boleh buat apa saja. Jadi banyaklah benda-benda yang, yalah, dia happy, dia buat kerja sebagai bukan seorang Islam. Kalau mati, neraka lah. Dia telefon, dia kata nak masuk Islam. Allahu Akbar. Dia ambil dia, bawa dia syahadah, masuk Islam. Umur berapa, Ustaz? Masa tu abang saya umur 48. Masya Allah. Ambil, bawa masuk Islam. Dia kata dia tak nak balik, dia nak belajar Islam. Saya cari rumah tumpangan saudara baru. Kita ada rumah tuan saudara baru dekat Serendah. Saya hantar kat situ, duduk situ. Dia belajar kat situ. Nanti dia akan bagi tahu kat isteri dia lah, dia dah masuk Islam apa semua. Dia kata biar dia deal sendiri. Saya kata okey, abang nak apa-apa abang bagi tahu. Saya hantar dia kat situ, dia pun belajar. Duduk situ. Saya hantar hari Isnin, Selasa, Rabu saya pergi visit dia. Sebab Serendah Kajang kan jauh bandar Seri Putra kan. Saya hari Khamis, hari Rabu saya pergi ziarah dia. Dia nak jumpa anak saya bawa jumpa anak, balik. Kemudian hari Jumaat petang, saya dapat panggilan telefon daripada penjaga rumah mualaf tu, memaklumkan kepada saya abang saya meninggal. Allah. Tak sampai seminggu, Ustaz? Sampai 5 days. Saya baca hadis ni, saya tak faham sebelum ni. Saya tak faham hadis ni sebelum benda tu berlaku dalam hidup saya tak faham hadis ni. Tapi bila saya tengok, betul lah Nabi SAW sebut, "Fawalladhi la ilaha ghairu." Demi Tuhan tiada Tuhan, demi sesungguhnya tiada Tuhan selain dia. Seseorang itu beramal dengan amalan neraka, dia dengan neraka tinggal satu hasta, ketetapan Allah mendahului ajal dia, mati masuk syurga. 5 hari Aiman, awak nak kira apa pada hidup dia? Tak sempat balik rumah pun? Tak sempat balik rumah. Allah. 5 hari. Saya pun cemburu dengan kematian dia. 5 hari dia masuk Islam. Dia duduk dekat rumah tumpangan saudara baru. Dia belajar Islam. Dia kena heart attack, meninggal. So itu dikatakan sebagai satu benda yang Tuhan tunjukkan depan mata saya. Secara reality, real, live, apa yang berlaku. Seseorang itu berada dekat dengan neraka, ketetapan Allah. Jadi bagi kita, masih ada peluang di luar sana bagi mereka yang berada di jalan yang barangkali tak berapa cantik, kan. Saya tak tahu apa barangkali environment
persekitaran, kehidupan dia, kawan, lifestyle. Semua ini menjadikan kita agak jauh daripada Tuhan. Kita barangkali ada yang rasa allergic bila cakap mengenai syurga neraka ni. Alah wahai Islam, ni orang tak ada kerja lain. Neraka, syurga. Ini aja kerja diorang. Bukan. Ini berkait dengan kehidupan kita selepas kita mati. Demi mencari satu kebahagiaan hidup. Bukan di atas dunia. Dunia tak habis bahagia. Istana kalau ada rumah kita paling mahal, berapa harga dia? Bagi tahu saya. Sama tak dengan istana dekat syurga? Kalau Tuhan bagi dalam bentuk sutera berlian, dalam emas, perak, bidadari dan sebagainya. Sama tak? Tak sama. Pasti tidak sama. Kita nak mengajak kepada keluasan hidup di akhirat dan nikmat hidup di akhirat dan kesempitan hidup di dunia. Sebab bagi orang mukmin, dunia ini adalah umpama penjara. Sebab kita terkawal dengan halal haram, batasan. Tapi orang bukan beriman, dia bebas melakukan apa saja. Takkan kita nak sama seperti mereka? Kita mesti pandai, kita mesti cerdik buat satu keputusan untuk mengubah kehidupan kita supaya biar nama kita tersenarai dalam ahli syurga. Masya Allah. Kematian yang dicemburui. Hanya 5 hari masuk Islam dan kita doakan moga-moga bersama dengan para syuhada dan solehin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita nak tahu apakah gerak kerja, apakah tindakan yang perlu kita buat bila mana kita dah benar-benar beriman dengan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Allahu Akbar Ustaz. Saya cemburu betul Ustaz ya. Bila mana kita ni banyak buat maksiat dan akhirnya Allah beri kematian yang baik. Tapi Ustaz, penonton-penonton kita di rumah sana ni di kalangan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak melakukan amal soleh. Namun bila Ustaz sebut hadis seperti itu, kecut perut pula rasanya. Ya. Yang mana di akhir kehidupannya masuk ke dalam neraka. Macam mana ceritanya tu Ustaz? Ya, dia terima kasih Aiman. Ada 2 perkara lah di hujung hadis Nabi SAW bila Nabi telah bersumpah dengan nama Allah dengan uslub taukid pengukuhan. Nabi SAW sebut 2 keadaan. Seseorang yang beramal dengan amal ahli syurga, dia dengan syurga satu hasta, tapi ketetapan Allah mendahului ajal dia, masuk dia dalam neraka. Begitu juga dengan ahli neraka yang beramal dengan amal ahli neraka, dia dengan syurga, dia dengan neraka tinggal satu hasta, ketetapan Allah mendahului ajal dia, masuk dalam syurga. So, yang kedua kita dah cerita dah. Bagaimana seseorang itu beramal dengan ahli neraka, ketetapan Allah mendahului ajal dia, masuk syurga. Itu saya dah sebut dah. Contohnya saya ambil kisah abang saya. Yang seseorang beramal dengan amal ahli syurga, supaya dia begini Aiman, dia tak rasa overconfident lah Man. Overconfident. Saya ni syurga ni, ahli syurga. Saya nampak dah. Nampak gayanya saya ni syurga ni. Dia punya relax, dia punya riak tu lain macam. Dia kata saya rasalah kan. Kita pelik Man. Baru sekali kita qiyam, kita rasa kita lah ahli syurga. Allah. Para sahabat ridwanullah alaihim, sepanjang hayat lepas mereka qiyam, kalau satu hari je mereka tertinggal qiyam, mereka akan menangis teresak-esak, takut nama mereka terkeluar daripada senarai ahli syurga. Kita baru sekali 2 buat qiyam tu kita rasa insya-Allah Ustaz ya, sama-samalah kita dalam syurga. Jadi kita dia overconfident. Tak apa, kita bersangka baik dengan Allah, kita bercita-cita masuk syurga, tak salah pun. Nabi pun pesan pada kita, mintalah syurga. Dalam doa minta syurga, Jannatul Firdaus. Minta syurga yang paling atas. Kalau dapat syurga bawah-bawah pun tak apalah, asalkan masuk syurga. Ada beberapa kisah yang diriwayatkan bila seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga. Maksud bila kata amalan ahli syurga ni apa dia Man? Solat tak tinggal, baca Quran tak tinggal, zakat tak tinggal, haji tak, amal soleh. Bukan jihad, jadi macam-macam dia buat amal soleh, syarat amal soleh. Jadi pada logiknya dia ni layak ke masuk neraka? Tak layak Ustaz. Tak. Sebab 50 tahun dia beramal soleh atau 30 tahun beramal soleh. Selepas 30 tahun kau berada di atas jalan yang betul dengan menikmati hubungan yang baik dengan Allah, tergamak engkau cari jalan yang dimurkai Tuhan. Tak logik lah. Yang tadi tu, neraka tadi tu, dia berpindah kepada jalan yang baik, itu memang hidayah. Tapi yang kamu ni sudah ada dalam hidayah.
tapi kamu tinggalkan jalan hidayah, pergi cari neraka. Lagi berat daripada yang kedua. Betul tak? Mustahil, Aiman, saya ni orang baik, saya ni orang yang soleh, tiba-tiba saya cari jalan lain. Ingat tak satu cerita bila dua orang lelaki, adik dia ni kuat buat maksiat, abang kuat buat ibadat. Dalam kisah Bani Israel, dalam riwayat-riwayat sahih. Abang dia kuat buat ibadat, adik kuat buat maksiat. Begitulah. Pada satu hari, abang kata, tengok adik aku ni, syok pula dia buat maksiat banyak kan. Aku pun dah lama dah ni buat amal soleh, nak try lah buat maksiat satu hari. Best sangat ke? Macam tu kan. Yang adik tu pula kata, lama dah buat maksiat, cukup lah. Enough. Insaf, nak kembali ke pangkal jalan. Dalam perjalanan tu bertembung dua orang, dua-dua ni bertembung, jatuh, dua-dua mati. Yang abang masuk neraka, yang adik masuk syurga. Sebab adik sudah pun memulakan langkah untuk berubah. Walaupun dia baru berniat, tetapi Tuhan telah berikan untuk dia pengampunan. Yang abang tadi, boleh kita kata, dia kan baru niat, tak buat ustaz, kenapa masuk neraka? Tak. Orang yang seumpama ini, niat pun sepatutnya tak ada. Sebab dia orang yang amal, yang beriman kan, orang yang banyak buat amal soleh. Patut engkau tak niat pun benda ni. Apatah lagi kalau engkau telah mulakan langkah untuk buat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kan? Jadi sebab itu, kalau yang berada di atas jalan syurga, teruskanlah amal soleh, taat kepada perintah Allah supaya kekal di atas jalan syurga. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita rasa hati kita ni ada usikan, ada gangguan, cepat-cepatlah beristighfar, cepat-cepatlah kita insaf, sebab bila-bila masa saja Tuhan akan ambil ajal kita. Kan dalam ayat Nabi sebut 4 perkara tadi, salah satunya ialah ajal. Kita tak tahu ajal kita bila Tuhan akan ambil. Kalau kita semua berangan-angan, kalau semua kita dapat mati dalam masjid, best aman. Betul. Kan? Besok orang masuk dalam cerita, orang kata Masya Allah, ya Aiman tu meninggal kat surau lah, Masya Allah, sampai baca Quran. Kita tak minta, tapi Tuhan takdirkan mati dalam situ, hanya orang pilihan sajalah. Allah. Betul tak? Berapa ramai yang mati di atas katil. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq menangis hari dia nak meninggal tu. Ajal nak sampai, dia menangis. Dia kata, sahabat-sahabat aku lain semua mati di medan jihad. Aku rasa sedih sebab mati di atas katil. Di atas katil. Jadi jangan ada di antara kita yang rasa aman. Dan usahakanlah terus untuk cari jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya jangan keluar daripada landasan. Ikut jalan yang betul. Okey, baik Ustaz. Saya ada suka satu lagu ni Ustaz. Dia berbunyi, tercipta engkau dari rusuk lelaki. Macam tu Ustaz Jadi berkaitan dengan penciptaan wanita ni Ustaz. Katanya daripada rusuk lelaki. Soalannya, kenapa ada hadis yang menyatakan wanita dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok daripada tulang rusuk itu adalah pangkalnya. Okey, silakan Ustaz. Suka menyanyi Dah habis tadi Ustaz. Aku nyanyi sikit. Jiwang-jiwang pula macam tu Minta maaf saya. Okey, untuk menjawab soalan ini, saya ingin merujuk kepada surah An-Nisa ayat pertama. Cuba sama-sama kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Wahai manusia, Allah panggil manusia keseluruhannya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu daripada Nabi Adam alaihi salam. Aiman tahu kan Adam maksud dia apa? Maksud dia apa Ustaz? Hitam manis. Hitam manis? Macam Ustaz tu. Iyalah Aiman, banyak kali Ustaz sebut dah. Adam maksud hitam manis. Nabi Adam kan orangnya hitam manis. Aiman tahu tak? Tak tahu Ustaz. Sebab Aiman tak pernah tengok. Sebab tu saya pun hitam manis juga Ustaz. Nak masuk lah. Nak masuk juga. Nak masuk grup. Tak ada. Silakan Ustaz. Jadi,
Adam maksudnya hitam manis. Sebab Nabi Adam kan daripada tanah liat yang dibakar. So tanah liat bakar jadi warna hitam lah. Jadi hitam manis. Jadi Adam maksudnya hitam manis, asmar. Arab dia tak panggil aswad. Dia akan panggil asmar. Hitam manis. Hitam manis. Jadi Nabi Adam AS adalah seorang yang hitam manis. Dah tengok Adam, tengoklah saya. Baik. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, kamu semua dijadikan daripada satu nyawa, iaitu daripada Nabi Adam AS. Dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isteri Hawa, dijadikan daripada tulang rusuk. Dan juga yang membiakkan dari keduanya daripada zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengannya dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan, iaitu silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawas kamu. Ayat ini sekaligus memberitahu bahawa Nabi Adam Siti Hawa ni, Hawa alaiha assalam adalah daripada Nabi Adam alaihissalam, min nafsin wahidah. Jadi daripada tulang daripada tulang rusuk. Ada yang kata tulang rusuk paling atas. Dia katakan tulang rusuk yang bengkok. Sehingga ada yang kata ciptakan tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok pada tulang rusuk ialah pangkalnya. Saya tak adalah melihat bila orang kata perempuan itu tulang bengkok. Jadi kalau nak paksa luruskan dia akan patah. Kalau dibiarkan terus bengkok, dia selalu memberi satu persepsi yang tak berapa menarik mengenai perempuan. Tadi baru kita cakap hebatnya Allah jadikan wanita, keluar biasaan wanita. Dia kan, walaupun Hawa itu dijadikan daripada Adam alaihissalam, tulang rusuk Adam, tapi tidak mengurangkan sedikit pun martabat wanita tidak. Okey Aiman, senang aja. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut jadikan Hawa itu dijadikan daripada Adam alaihissalam, juga bermaksud dari sudut biologinya, apa yang ada pada Adam ada pada Hawa. Apa yang lebih, apa yang kurang? Bila Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Biasanya ustaz-ustaz kawan-kawan kita dia kata, lelaki itu penguasa ke atas wanita. Janganlah berhenti situ, sambung sampai habis. Dia lelaki ini dia tak jadi hebat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki ini atau lebih digelar sebagai suami tak akan hebat melainkan ada isteri yang hebat di sisi dia. Isteri ustaz mesti hebat kat rumah sana. Okey, baik ustaz. Mungkin sebagai penghujung ada ustaz boleh mengetuai doa ringkas kita ustaz. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi ini setelah kami mengaji dan mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai peringkat ciptaan manusia, kami insaf ya Allah, kami sedar akan kehebatan ciptaan-Mu ya Allah. Kami syukur atas setiap pemberian Engkau ke atas kami ya Allah. Kami sangat-sangat berterima kasih atas ciptaan yang paling sempurna ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, murahkanlah rezeki kami, lanjutkanlah usia kami dalam amal soleh, dan baikkanlah amalan kami ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang bergembira hidup di dunia ini bertuhankan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah hidayah kepada sahabat-sahabat kami, sahabat andai kami, kenalan kami yang berada di luar sana, dan kekalkanlah hidayah ke atas kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini. Topik kita esok, fik politik. Jangan ke mana-mana. Jumpa esok. Saya Dayak Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalam.